PH ini mulai rapuh. Ya. Kerana nampak ada sedikit perbezaan pendapat tentang calon Perdana Menteri. Saya ingin jelaskan, bukan saya nak pertahankan ya, dalam mesyuarat PH, dari awal, wakil bukan jaka keadilan, tapi Amanah dan DAP tidak pernah mempertikai mandat rakyat 2018, janji tentang peralihan kuasa. Tidak pernah pertikai. Hanya setelah berlakunya perbezaan pendapat dan keengganan setengah pihak untuk menerima, maka ditanya apakah mungkin ruang sementara sebelum diganti. Ini yang jadi pertikaian. Tapi saya ingin jelaskan bahawa ini tidak harus jejaskan hubungan. Walaupun di peringkat bawah ada kadang-kadang sedikit-sedikit tegur-menegur dan serang menyerang, saya harap dapat dihentikan kerana hal ini tidak sebenarnya mengganggu dari sudut pendirian kita sebagai PH. Keadilan telah sampai ke pandangan kita. Ya. Kita mesti pegang kepada mandat rakyat pilihan raya 2018. Tapi lebih penting dari itu, kembali kepada khitah atau landasan perjuangan. Ya. Dan tak boleh lagi biarkan seolah-olah kita ini terdedah, masih lagi menyerah tengkok kita dan diheret ke sana ke sini, pecah belah, gaduh, kemudian ikut suka nak calon siapa, bagi pandangan begitu, lemparkan begitu, dan ini bukan cara dan kaedah kita dalam Pakatan Harapan. Saya yakin selagi Pakatan Harapan itu, seperti mana yang saya dapat kesan dari pertemuan saya dengan pimpinan Pakatan Harapan DAP Keadilan dan Amanah dalam minggu ini, terutama dalam beberapa hari yang lalu, saya fikir kita akan kembali untuk fokus dalam soal perjuangan rakyat, soal kemiskinan, ya, soal kesenjangan. Kalau tidak, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri sekarang ikut saja. Ya. Kita tengah sibuk soal calon, dia sibuk soal agih kekayaan. Yang menganggur nak cecah 1,5 juta, tetapi nak ambil hati pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli parlimen ini diberi habuan satu persatu. Pejabat lebih baik, mentokar lebih baik, allowance lebih tinggi, jawatan GLC lebih terjamin, dan jawatan menteri sama ada 70, sampai orang tak ada yang kenal pun, tak ada yang dengar pun. Kalau tanya menteri ini nama apa, orang tak tahu lagi pun, sebab tak tahu apa yang dia buat. Timbalan menteri, selain daripada jaga kawasan dan projek-projek dan agihan-agihan kekayaan, kerjanya begitu. Tak tahu benau. Inilah pertama kali dalam sejarah, ya, kita ada barisan menteri yang ramai, 70%, 80% yang menerima jawatan itu tak ada langsung. Terkesan dalam kenyataan ke, kerja ke, dan dasar ke, selain daripada allowance dan pastikan penyokong-penyokong kroni mereka mendapat kekayaan. Kita harus kembali kepada landasan perjuangan, dan dalam sidang parlimen kali ini, ya, kita harus tegas pertahankan kedudukan speaker dan timbalan speaker yang dipilih secara sah, dan kemudian gunakan masa untuk pertahankan hak rakyat sebagai ahli parlimen. Ya. Ada yang dulu mereka kata, oh kita ada COVID-19, tak payahlah bincang-bincang, buang masa. Inilah sebab sikap yang jumud beginilah yang menyebabkan kita menyerahkan, ya, nasib dan keseluruhannya kepada beberapa kerat penguasa. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Saya seru kepada rakan-rakan dalam keadilan, kembali kepada landasan perjuangan, ketepikan pengkhianat, perkukuhkan balik parti, dan rangkul semua, hentikan pergeseran, dan rangkul semua untuk membawa Malaysia ke era baru yang lebih terjamin.